Juga kadang-kala manusia syirik dalam amalan apabila menyamakan sifat manusia seperti membesar dan mengagungkan seorang sama seperti Allah Ta'ala. Cara ia mengagungkan tu bagaikan Allah orang demikian. Cara ia menyembah. Dan ini kadang-kadang berlaku pada adat istiadat Melayu-Melayu lama. Apabila memuja dan memuji para raja dan mereka menyatakan raja-raja mereka memiliki ataupun menyebut apa yang tuanku kehendaki, maka semuanya akan berlaku. Perkataan yang sedemikian itu ialah perkataan yang syirik. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang maha berkuasa menentukan segala-galanya. Ataupun percaya kepada wahdatul wujud. Ini dalam ajaran kesufian, dipercayai kononnya manusia apabila sampai kepada makam tertentu, maka bergabung dirinya dengan Tuhan. Dinamakan dengan wahdatul wujud. Sesiapa yang percaya demikian, maka bererti dia telah terkeluar daripada agama. Kerana Allah disamakan dengan makhluk. Ataupun ia menyeru kepada selain daripada Allah Ta'ala dengan perkataannya. Seperti apa yang dilakukan oleh setengah orang. Pergi ke kubur wali. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, selamatkanlah aku. Wahai Wali Songo, selamatkanlah aku. Ada yang pergi ke Pulau Besar Melaka, memanggil wali. Malangnya di kalangan mereka berjubah dan berserban. Tetapi mereka tidak jelas tentang akidah. Apabila mereka tidak jelas tentang akidah, lalu mereka telah memanggil, mereka merasakan wali-wali itulah penghubung antara mereka dengan Allah Ta'ala. Sama seperti Quraisy yang menganggap berhala lah penghubung antara mereka dengan Allah. Allah menyebut, وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Siapa yang lebih zalim sesat daripada orang yang menyeru selain daripada Allah Ta'ala? Mereka yang tak dapat ataupun menyuruh zat yang tak akan dapat menyelamatkan ataupun menyahut seruannya sehingga kepada hari kiamat kelak. Dalam ayat yang lain Allah menyebut, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Jika kamu seru mereka, mereka tak dengar kamu. Jika mereka dengar, mereka tak akan dapat menyahutnya. Dan pada hari kiamat kelak mereka akan membantah, mengkufuri kesyirikan kamu. Inilah yang Allah ceritakan. Banyak lagi ajaran-ajaran di tempatan kita yang menyebut jampi-jampi mentera yang memanggil nama-nama wali, yang memanggil nama-nama orang alim, sedangkan perbuatan itu sama seperti yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu yang menyembah orang-orang saleh. Hal ini dilarang oleh syariat dan Al-Quran bertalu-talu menjelaskannya. Di antara perkataan yang syirik juga ialah menyamakan makhluk dengan Allah Ta'ala. Seperti yang menganggap undang-undang Islam sama dengan undang-undang Barat. Sistem Islam sama dengan sistem Barat. Nilainya sama. Kebaikan yang ada dalam undang-undang jahiliah ataupun undang-undang Islam, undang-undang Inggeris, undang-undang Perancis sama dengan undang-undang Islam. Perkataan ini menyamakan ilmu Allah Ta'ala dengan ilmu makhluk. Perkataan ini menyamakan kebijaksanaan Allah Ta'ala dengan kebijaksanaan makhluk. Perkataan ini adalah perkataan yang syirik. Jika ia beriktikad undang-undang yang dibuat oleh manusia sama dengan undang-undang Allah, iktikad itu adalah iktikad yang syirik. Lebih buruk lagi jika ia menganggap perkara itu lebih baik daripada apa yang Allah Ta'ala buat dan ciptakan. Dan ini berlaku, kadang-kadang orang menganggap ajaran guru mereka lebih baik daripada ajaran Rasul. Sembahyang yang diajar oleh guru mereka lebih baik daripada sembahyang yang ada dilakukan oleh Rasul. Sehingga apabila kita kata ikutlah salat Rasul, mereka kata saya mengikut salat guru saya. Ikutlah hadis Rasul, saya mengikut nasihat pemimpin saya ataupun guru saya. Ia juga lebih baik ataupun sama baik dengan nasihat Rasul. Sudah 3 perkara yang menyebabkan orang syirik dijelaskan. Baki yang akhir ialah tentang syak. Syak berarti seorang syak. Adakah Allah berkuasa ataupun tidak? Ya, syak. Adakah patut aku hanya mengabdikan diri pada Allah Ta'ala? Ya, syak. Adakah Allah Ta'ala ni adil? Adakah Allah Ta'ala ni bijaksana? Ya, syak.
Sesiapa yang syak demikian, ataupun ia syak, adakah Allah Ta'ala dan dengan zat tertentu selain Allah sama bijak ataupun lebih bijak? Ia syak. Adakah undang-undang peraturan yang Allah buat dan selain yang Allah buat sama baik ataupun lebih baik? Ia syak. Jika ia syak yang demikian, ia juga mengeluarkan dirinya daripada menjadi seorang Muslim kepada menjadi seorang musyrik, iaitu ia telah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penonton yang dimuliakan, ini sepintas lalu pembicaraan kita tentang syirik, yang menyebabkan ataupun yang meminta supaya diri kita semua berhati-hati, supaya kita tidak menjatuhkan diri kita ke dalam perbuatan dan amalan yang syirik, yang kadangkala kita rasa ia enteng, sedangkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ia sesuatu yang sangat berat. Akidah adalah penyelamat kita. Kata seorang tokoh pemikir Islam yang terkenal, Muhammad Qutb, bahawasanya kemunduran umat Islam di dalam akidah lah yang menyebabkan kemunduran kita di dalam perkara-perkara yang lain. Apabila akidah kita mundur, maka kita lihat pendirian umat Islam di dunia ini terumbang-ambing. Berpuluhan juta umat Islam, mereka tidak dapat bersatu mempertahankan Islam mereka, kerana kebulatan akidah dan tauhid mereka terjejas. Banyak perkara dan keyakinan mereka itu sudah tidak bulat kepada Tuhan yang Maha Berkuasa, dan Rasul yang dihantar sebagai penyampai maklumat juga mereka pertikaikan. Maka mereka melakukan amalan yang mensyirikkan Allah Ta'ala, sehingga mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan saya dan menyelamatkan sidang penonton sekalian daripada perbuatan dan amalan atau i'tiqad ataupun syak yang boleh menyebabkan kita syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.